Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh rahmat dan barakah ini masih lagi diberi peluang pada kita untuk sama-sama hadir dalam rumah Allah ini. Sama-sama kita tunaikan solat maghrib dan seterusnya sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, mencari dan mengisi dada kita dengan ilmu-ilmu agama. Kita mohon dan kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan segala amal perbuatan kita ini sebagai ibadah yang akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Hidayatus Sadiqin fi Suluki Maslakil Muttaqin bagi mencari petunjuk pedoman untuk kita capai redha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih lagi dalam fasal fi adabis shalah, suatu fasal pada menyatakan ada adab sembahyang. Bila sebut kata ada adab ni pada tasawufnya benda yang kita kena perhati betul-betul lah, terutamanya benda-benda yang sunat-sunat dia akan sebut hendaklah, seakan-akan benda tu wajib. Adapun pada fiqh benda tu sunat. Pada fiqh benda tu sunat. Tapi kalau pada tasawuf benda tu wajib, maksudnya kita nak sempurnakan ibadah kita ni jadi elok, jadi cantik, jadi sempurna bila mana kita hidupkan ada adab dia ataupun kita sempurnakan perkara-perkara sunat, maka dia akan menjadi elok. Maksudnya kan Nabi pun menyebutkan benda-benda sunat ni hakikatnya menampung kepada perkara-perkara yang wajib. Macam contoh kita semayang, bila kita semayangnya wajib, contohnya 3 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Lepas pada itu kita tampung lagi kekurangan yang perlu kita buat dalam semayang yang wajib tadi dengan zikir, dengan semayang sunat. Maka perkara-perkara sunat yang kita buat tadi melengkapkan lagi perkara yang wajib kita kena buat. Benda yang sepatutnya kita buat. Sama juga dalam kitab tasawuf ataupun dalam bab yang kita bincangkan ini, fasal pada ada adab sembahyang. Bila mana kita buat benda-benda yang sunat ataupun disebut dalam kitab ni hendaklah, maksudnya kita nak sempurnakan ibadah kita. Sembahyang kita akan jadi lebih elok, sembahyang kita akan jadi lebih cantik. Sebut kata adab ni, teringat kata-kata guru ana almarhum Syekh Abdul Majid Abu Bakar. Dia kata benda yang disebut sebagai adab ni, contohnya kita masuk dalam masjid ni. Masjid ni, kalau tak ada kapek, tak ada apa kipas, tak ada lampu, kira masjid tak? Masjid dah. Dia kira masjid dah. Kalau tak ada cat, tak ada tirai, masjid tak? Masjid dah. Boleh dah. Boleh kata panggil masjid dah. Tapi kalau kata ada dengan kapek, warna pun cantik, ada kipas lampu pun cantik, bubuh pula aircon, berasa tenang kita semayang, maksudnya benda tu lagi elok, lagi cantik. Yang dikatakan tirai ini, warna ni, lampu ni, kipas ni, yang ni dah disebut sebagai penghias dia dan juga diartikan dalam ibadah kita sebagai adab. Jadi adab ni dia akan mencantikkan lagi ibadah yang kita lakukan. Dengan adab ni ibadah kita akan lebih sempurna. Dengan ibadah juga, ibadah dengan adab ni juga, ibadah yang kita akan lakukan tadi, dia punya pahala tu lebih berganda. Jadi kita amalkan benda yang disebut sebagai adab ini ataupun sunat-sunat ini, dia akan menjadikan kewajipan yang kita laksanakan tadi akan lebih sempurna, lebih cantik dan sudah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung faslun fi adabis shalah. Ini suatu fasal pada menyatakan ada adab sembahyang. Dah dibincangkan dalam pertemuan yang lepas berkenaan dengan disebut sebagai syarat. Syarat kepada bila mana nak sembahyang ni kita kena selesaikan syarat-syarat dia. Antara benda yang kita kena buat, kita kena sempurnakan syarat. Dan syarat ni benda yang ada di luar satu-satu ibadah. Macam kata sembahyang ni, syarat dia, maksud kata luar daripada sembahyang. Sebelum kita sembahyang, kita kena sempurnakan syarat.
Secara ringkas Hana sebut yang dikatakan syarat untuk kita sempurnakan sembahyang, di antaranya kita kena bersih daripada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Yang pertama. Yang kedua, kita bersih daripada najis, sama ada pada pakaian, tempat ataupun badan. Kena bersihkan daripada najis. Yang ketiga, kena menghadap ke arah kiblat. Dan yang keempat, masuknya waktu sembahyang. Dan yang kelima, dia atau yang kelima, hari tu saya lupa satu. Menghadap kiblat, kemudian tutup aurat. Tutup aurat. Tutup aurat tu kena bagi cukup 5 ni. Tutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, bersih daripada hadas dan bersih daripada najis. 5 perkara disebut sebagai syarat. Kalau kita tak sempurna syarat tadi, maka tak sempurnalah ibadah kita. Jadi kalau contohnya ada najis, kita bawa najis, maka tak sempurna. Mungkin kita sembahyang dengan sekadar kata menghormati waktu. Jadi kalau kata kita buat dengan sempurna, maka diterimalah ibadah kita tadi. Hadir pula hati kita, maka pahala akan bertambah. Hadir khusyuk kita, maka pahala ibadah yang kita lakukan tadi lebih sempurna. Dan pada malam ni kita akan sebutkan bermula daripada rukun dia. Tadi disebut syarat, benda yang duduk di luar. Ni dia akan masuk ke dalam berkenaan dengan rukun-rukun. Qal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Maka apabila hadir hatimu serta Allah Ta'ala, maka ucapmu olehmu iqamah. Sunat kita sebelum kita sembahyang, kita kena iqamah. Dan sebelum iqamah, kita disunatkan lagi azan. Azan di sini disebut tak azan? Engkau hadapkan Tuhanmu kerana Tuhan diam akan menerima sembahyang hambanya itu melainkan dengan hadir hati serta menghina diri. Ini tak sebut azan. Patutnya kena ada azan. Tapi ini kita sebagai hamba ataupun kita sebagai makmum. Kita sebagai makmum, kita duduk di belakang saja, orang lain dah azan. Kita dah hadir dah ke masjid ni. Jadi kita nak sembahyang sebagai makmum, maka kita dengarlah iqamah. Tapi seeloknya sebelum daripada iqamah ni, hadir sama kalau boleh sebelum daripada azan. Melainkan imam. Imam sunatnya hadir lepas daripada azan. Lepas daripada azan. Dan dilaungkan iqamah bila mana hadirnya imam. Hadirnya imam. Imam dah ada, barulah si muazzin tadi laungkan iqamah. Adapun azan tak perlu tunggu imam. Malahan dalam sembahyang Jumaat sunatnya imam tu keluar lewat. Jangan mai awal. Kalau mai awal tu dia kalut pula. Makmum ni bagi masa panjang sikit kepada makmum. Imam ni kalau boleh keluar lewat sikit. Maksudnya kalau kata duduk di bilik dia ke, dia keluar mai depan ni selepas pada azan tu, lepas pada azan tunggu Ustaz, dekat dengan nak naik mimbar tu, mai di sini, naik mimbar dia. Tak sembahyang sunat dah. Tu kalau kata imam. Adapun ketika sembahyang fardu, seeloknya dia sembahyang sunat di tempat lain. Kemudian lepas pada tu, terus dia mai, terus imam dia. Dia macam tu lebih afdal. Nabi buat macam tu. Malahan Nabi pernah pesan kepada sahabat-sahabat, janganlah kamu qamat melainkan setelah mana nampaknya aku ada. Kalau aku dah ada, aku dah hadir, barulah dilaungkan iqamah. Tapi kalau tengok dalam zaman sekarang ni, kita perlu kepada atok masa, imam jangan pula duduk biar makmum tunggu lama. Ni kat setengah jam. Ada agak jenis tu. Lepas pada azan, setengah jam barulah imam ni timbul. Itu tak betul. Ada tak betul. Kemudian, hak yang jadi muazzin ni pula, jangan duduk kalut nak qamat. Anda pernah dengar satu masjid ni? Dia punya imam ni, kalau kata mai dan sembahyang sunat, pergi dekat-dekat, rasa kat 15 minit, 20 minit. Patutnya dia mai awal, tapi dia mai lambat. Bila dia mai lambat, kemudian dia sembahyang sunat. Bila dia sembahyang sunat ke, dia jadi lambat lah. Dia sembahyang sunat, dia jadi lambat. Kemudian, duk kena tunggu pula. Dia sembahyang habis. Jadi, dia buat macam mana? Nampak dia parking motor saja, dan dia berkomat. Dia pun tak ada sembahyang sunat. Dia tak ada sembahyang sunat. Terus nak jadi imam. Kalau imam macam ni, sepatutnya bertimbang rasa lah. Imam, kalau dia jadi imam dengan keadaan sekarang, orang pula dengan kerjanya, tambah pula kalau sembahyang subuh. Sembahyang subuh, kita duduk ligan. Orang nak dapatkan jemaah sembahyang subuh di masjid. Tapi dalam masa yang sama, duduk fikir juga, lagi kalau kata imam ni, dia lama sangat baca punya panjang. Dia baca surah Baqarah jenuh. Kita nak masuk pejabat lagi pula. Nak masuk kerja lagi pula. Patut padan. Nak jadi imam, pastikan kita ni ra'i jemaah. Nak jadi imam, pastikan makmum ni, kita tahu macam mana. Ada yang ada anak kecil, ada yang orang nak masuk kerja, pastikan kita ra'i makmum yang duduk di belakang kita. Jangan kita duduk syok sendiri. Jadi ketika mana kita
jadi imam, pastikan kita tengok juga orang-orang yang ada di belakang kita. Maka apabila hadir hatimu serta Allah Ta'ala, ketika mana kita dah nak takbiratul ihram, hadirkan hati kita ketika mana kita nak sebut Allahu Akbar, kita hadirkan hati kita dah. Dan kalau boleh tu, ketika mana kita sebut Allahu Akbar ni, nak takbir tu, tarik nafas, kosongkan jiwa kita ni, melainkan ingat Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kita tarik nafas, kita lepas tu dengan Allahu Akbar. InsyaAllah hati kita akan tenang. Tapi kalau duk duk ikat bila Allahu Akbar, dia tak khusyuk. Angkat takbir macam tu, malas lagi dia main macam-macam. Lepas pada takbir tak ada macam surah Fatihah lagi. Main dah cerita nu pikak kok ni, sagi nak pi kok nu, sagi nak pi kok ni. Macam-macam cerita akan tiba. Tapi kalau kata kita dalam keadaan tenang, tarik nafas, sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. InsyaAllah hati kita akan tenang. Sembahyang kita pun akan fokus. Tak fikir kok lain dah. Tapi kalau kata duk takbir tu pun tak kosong lagi hati kita daripada dunia ni, masa baca surah Fatihah pun kadang tu jadi celahu. Kadang tu tertinggal. Ada yang pernah dengar kata imam di masjid mana, tinggal surah Fatihah tu tinggal satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tinggal satu ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Bila tinggal satu ayat tu, orang makmum tanya, Ustaz macam mana ni Ustaz, imam terlupa. Dia tinggal satu ayat dalam surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, dia tinggal. Hukum dia macam mana? Batal. Batal. Tak sah sembahyang tu. Lepas dah balik dah baru tanya. Patutnya tegur tadi, imam tadi tak baca ihdinas siratal mustaqim. Rakaat yang kedua. Ya ke? Saya tak perasan. Imam kadang tu dia bukan perasan, lupa. Bila kata lupa kena tegur. Imam tadi tak baca ni. Patutnya bangkit. Satu rakaat sambung terus. Sambung terus. Kerana di rakaat yang kedua tadi terbatal. Kemudian sambung terus rakaat yang keempat. Kira dia mayang baru 3 rakaat. Sambung 4 rakaat. Tapi bila kata dah berhenti lama, maka kena mayang qada lain. Kena sembahyang lain. Sebab kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, surah Fatihah tu adalah rukun. Dan 7 ayat tu mesti dibaca dengan sempurna. Malahan disebut pada syaddahnya, makhraj hurufnya, idghamnya kena bagi sempurna, barulah sah rukun surah Fatihah tadi. Maka bila hadir hatimu serta Allah Ta'ala, maka ucap olehmu iqamah. Bila mana kita dah bersedia, dah standby, ucaplah iqamah, khususnya muazzin. Muazzin ni ucapkan iqamah. Tapi ketika mana mengucapkan iqamah bagi makmum, bagi orang yang lain, sunatnya kita berdiri ketika mana selesainya iqamah. Selesai iqamah. Ni mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ada mazhab yang lain, dia berbeza pendapat. Di antaranya mazhab Hanafi, dia sebut kata sunat kita berdiri ketika mana sebut hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah baru berdiri. Hayya 'alas salah. Dalam mazhab Hanbali pula, kita berdiri ketika mana qad qamatis salatu qad qamatis salah. Berdiri pada ketika itu. Dan dalam mazhab Maliki, mazhab yang keempat, mazhab Imam Malik, mazhab Maliki tengok pada keadaan. Kalau dia ni bangkit lambat, bangkit awal sikit. Kadang tu nak bersilat dulu, pusing kiri kanan barulah boleh tegak. Berdirilah awal. Tapi kalau cepat, habis je Allahu Akbar, la ilaha illallah, terus bangkit. Seloknya kita bangkit cepat. Standby siap-siap dah. Ikutlah macam mana pun tak ada masalah. Nak bangkit awal pun tak apa, nak bangkit kemudian pun tak apa, tapi jangan terlalu lama. Ketika mana habis iqamah, jangan terlalu lama untuk kita duduk dalam saf untuk kita nak sembahyang. Kau boleh jangan duduk sembang pun dah. Lepas pada iqamah jangan duduk sembang pun dah. Ni kalau lepas pada iqamah duduk tanya hak tu lagi, duduk ngungang-ngungang lagi, tak hadir hati kita. Disebut di sini, sebelum iqamah tu kita dah hadir hati kita. Bila mana dilaungkan iqamah, kita dah duduk lepas pada iqamah kita duduk di dalam saf dah. Dan setelah itu maka berniat engkau akan sembahyang, maka hendaklah engkau sertakan niat itu pada permulaan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perkataan Allahu Akbar adalah rukun. Dan disebut sebagai rukun qauli. Sebelum tu dia sebut di sini niat. Niat ni ialah rukun qalbi, rukun yang bersangkut dengan hati. Jadi bila bersangkut dengan hati, kita hadir hati kita, dah lintah dalam hati kita, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Qasad ta'arud ta'yin, 3 benda tu kena ada. Rukun di dalam niat. Kita nak sembahyang, kita nak buat apa ni? Nak sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang fardu. Fardu apa? Fardu asar. Kita kena 3 tu kena sebut. Sembahyang fardu asar.
sahaja aku sembahyang fardu asar. Berdiri ni buat apa nak sembahyang? Sembahyang apa? Sembahyang fardu. Fardu apa? Fardu asar. Kena sebut tiga-tiga tu. Kalau dia hanya sebut kata nak sembahyang, maka jadi sembahyang sunat. Kalau dia sebab kata sahaja aku nak sembahyang zuhur, maka jadi sunat zuhur. Kalau dia tak sebut fardu pula jadi sunat. Kalau nak sempurnanya, dia kena sebut sembahyang fardu zuhur, sembahyang fardu asar, sembahyang fardu maghrib, sembahyang fardu isyak. Tiga benda tu kena ada. Sembahyang fardu isyak, barulah sah niat dia tadi. Rukun niat dia jadi sempurna. Kalau hilang salah satu, maka tak dikira sembahyang fardu. Itu kena beringat. Jadi ketika mana kita hadirkan niat hati kita dan kita angkat Allahu Akbar, kita sebut Allahu Akbar. Ingatlah Allahu Akbar tu sebutan Allahu Akbar itulah rukun. Adapun yang angkat tangan ketika mana takbiratul ihram, niat Allahu Akbar ni ketika mana takbiratul ihram, permulaan masuk dalam sembahyang. Ketika mana kita angkat tangan ni hanya sunat sahaja. Tak angkat pun tak apa. Kita tak angkat pun tak apa. Sunat angkat tangan ni ada 4 tempat di dalam sembahyang. Pertama, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu yang pertama. Yang kedua, ketika mana nak turun rakaat, Allahu Akbar, yang kedua. Yang ketiga, Sami'allahu liman hamidah, bangkit daripada rakaat ketika yang i'tidal. Dan yang keempat, bangkit daripada tahiyat awal. Daripada tahiyat awal, kita bangkit untuk sambung pada rakaat yang ketiga. Pada ketika itu kita sunat angkat tangan. Adapun pada yang kedua, masuk rakaat pertama nak pergi rakaat kedua, bangkit daripada sujud, tak sunat angkat tangan. Tak sunat angkat tangan. Kita dah bangun daripada sujud, Allahu Akbar, tak angkat tangan dah, terus qiyam sahaja. Terus qiyam saja tanpa kita angkat tangan. Itu 4 tempat sunat kita angkat tangan. Yang pertama ketika mana takbiratul ihram. Kita sebut Allahu Akbar. Lintas saja dalam hati. Nak sembahyang apa ni? Sembahyang fardu isyak. Dah lah. Kemudian jangan duk keliru pula. Dia di antara niat dengan takbir. Niat dengan takbir. Niat dengan takbir. Kadang tu yang jadi panjang tu. Allahu Akbar. Panjang sangat tu. Pendek je. Tak payah panjang. Ada yang sebut kata jangan lebih daripada 12 harakat. 12 harakat. Allahu Akbar. Cukup dah. Jangan terlalu panjang. Kalau pendek, Allahu Akbar. Boleh dah. Tapi jangan Allah tu salah pula. Sebut betul-betul. Jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah. Kerana apa? Bila mana kita panjangkan, dia ada istifham. Istifham tu kita ada pertanyaan. Adakah Allah itu maha besar? Kita bertanya, kita persoalkan. Tak betul Tak betul. Kita seakan-akan meragui. Masuk seakan-akan tu sebabkan kita niat yang tu. Kita bukan niat yang tu. Kita hanya sebut Allahu Akbar. Kita seakan-akan meragui kebesaran Allah Ta'ala. Jadi jangan panjangkan. Hanya sebut Allahu Akbar. Okey, cukup dah. Takat tu boleh dah. Kita gunakan kalimah Allahu Akbar. Kemudian, nanti ingatlah rukun yang pertama ataupun rukun yang kedua dalam sembahyang. Yang pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram, tu sebutan Allahu Akbar. Sebutan tu dah bukan angkat tangan. Sebutan tu yang menjadi rukun. Itu rukun yang kedua. Kemudian, dan sunat engkau angkatkan kedua tanganmu itu serta permulaan takbiratul ihram hingga berbetulan hujung jari kedua tanganmu itu dengan hujung kedua telingamu. Ni, hujung telinga ni. Allahu Akbar. Angkat tangan. Allahu Akbar. Jangan duduk macam tu dah. Allahu Akbar. Allah. Macam malah nak angkat. Allahu Akbar. Boleh ke tak boleh? Ada jenis tu. Ada yang angkat. Allahu Akbar. Macam tu je. Tapi jangan angkat tinggi lah. Allahu Akbar. Punya tinggi. Tapi di antara angkat tangan tak angkat tangan, ingatlah angkat tangan tu sunat. Kalau dia tak angkat tangan, Allahu Akbar. Boleh ke tak boleh? Boleh, sunat. Angkat tangan tu sunat je. Bukan kata rukun, sunat je. Dia tak angkat tangan. Allahu Akbar. Yang wajibnya yang rukun sebutan tadi. Allahu Akbar. Ini kalau Allahu Akbar tak bunyi, tak sah. Dia angkat tangan saja. Tak bunyi Allahu Akbar langsung. Tak sah. Kalau bunyi juga pelan, Allahu Akbar. Boleh dah. Jangan pula kita duduk pergi pembang telinga. Hang ni aku tak dengar niat pun. Dengar Allahu Akbar tapi tak dengar niat langsung. Orang tanya tu pun tak erti. Satunya duduk pergi cek apa orang.
Duk picit orang mengaji dia tahu dah. Dia dan apa niat tu pula bukan kata di mulut. Hak yang mulut tu Allahu Akbar. Hak niat tu dalam hati. Kadang tu dia ada yang main tanya saya, Ustaz, saya ni tak puas hati lah tu ada jemaah tu. Dia ni mayang tak niat langsung. Dia mayang confident pula tu, kita heran. Dia main cerita kat kita tu confident seakan-akan dia betul tu. Saya pergi perembang tepi dia tu, tak dengar langsung duk usolli ni. Allahu Akbar. Tak bunyi langsung usolli. Sepa atas ni. Dia ni mayang apa tu lah. Dia main cerita kata kita. Nak kata macam mana sekali kalau kita kata kat dia balik. So, macam kata, dia hang ni tak mengaji. Kita nak kata macam tu lah. Tapi memang nak kena kata macam tu. Nak buat macam mana? Kita pun pusing-pusing macam ni. Sah dah mayang dia tu. Sebenarnya sah dah. Mayang macam mana niat pun tak ada. Niat bukan mesti di mulut. Kita kata. Niat bukan di mulut. Niat dalam hati. Kita bukan nak dengar. Kalau kita dengar tu, dia sebut usolli. Kalau dia tak sebut pun tak apa. Hak tu sahaja aku semayang bahasa Arab lah. Saya duduk mengapai masa sekolah kena. Usolli fardu zuhri 4 raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usolli tak sebut langsung. Dia kata saya tak dengar langsung niat dia ni macam mana ni. Lah niat bukannya di mulut. Niat dalam hati. Rukun qalbi dalam hati. Bukan di mulut. Dia bang tak betul ni. Abang duduk pergi pembang dia tu buat apa. Tak boleh duduk dengar lah dia. Yang penting dengar dia Allah Akbar lah. Dengar lah. Boleh dah tu. Boleh dah. Hak yang usolli tu dalam hati. Dia tak sebut usolli, dia lintas dalam hati je. Sahaja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sah dah. Kerana niat ialah di dalam hati. Kemudian nampak tangan dia naik. Itu pun sunat. Kalau dia tak naik tangan, dia Allahu Akbar, tak tangan. Ada pula yang Allahu Akbar, tangan pun tak naik, duduk ke tepi. Ada agak macam tu. Jadi jangan kita cepat menyalahkan orang. Ni nampak pelik sikit. Wahabi mana pula masuk kampung ni? Dandan Wahabi kan orang. Ni Syiah mana pula main kat kampung ni? Jangan silap. Kadang tu benda ni, kita tengok, para asatizah pun kadang tu dia tersilap. Ni Wahabi ni tuan-tuan, takbiratul ihram pun mana nampak ni tangan tak naik dah. Tiba-tiba lepas tertaruh kok. Dia tak ada duk buah qiyam pun ni. Wahabi mana masuk kampung kita ni? Ustaz tu laju sikit. Kita pun pergi tengok. Ada Syekh. Mazhab Maliki tak guna angkat tangan pun. Jangan duk laju sangat. Dia petikai apa satu lagi? Tahiyat. Bila tahiyat. Tahiyat ni jari kita duk bergerak. Tuan-tuan nak tahu kata Wahabi, tuan-tuan. Ni kalau kata dia semayang masa tahiyat tu, tangan dia tak berhenti. Dah bunga dah Ustaz ni. Ustaz ni dia tak faham ni. Hak berubah tu mazhab Maliki. Hak mana duk gerak tu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum. Dia tak berhenti. Dia sebut macam tu. Habis pun kadang kita tengok dia, Syekh entah lajak sikit ni, minta maaf lah, anda tahu, anda beritahu lah. Dia sebenarnya gerak jari tu, mazhab Maliki memang gerak macam tu. Kita mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita gerak tu. Tapi mazhab Maliki dia gerak daripada awal lagi. Dia kan macam tu. Allah, anda silap pun. Itulah. Patutnya jangan lajak. Study dulu, tengok. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Ni bahaya agak. So, ustaz hak mana lajak sangat ni. Dia tak tahu, dia rodong pi juga. Akhirnya, menyesatkan orang. Wallahiyazubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat tersebut. Dan sunat engkau angkatkan kedua tanganmu itu serta permulaan takbiratul ihram hingga berbetulan hujung jari kedua tanganmu itu dengan hujung kedua telingamu. Hujung jari kita yang atas sekali sama dengan kedua telinga. Dan berbetulan ibu jari. Ibu jari pula. Tadi hujung jari yang paling tinggi, ni ibu jari. Dan berbetulan ibu jari kedua tanganmu itu dengan telingamu yang bawah, yang di bawah ni. Bukan mesti sentuh tak. Ada yang Allah duk ni, duk sentuh ni. Tak sentuh tak apa, dia berbetulan. Ya. Hazwa. Dalam bahasa Arab, hazwa. Hazwa ni maksudnya berbetulan. Tak mesti duk sentuh. Dia hanya angkat berbetulan sahaja. Dan berbetulan ibu jari kedua tanganmu itu dengan telingamu yang di bawah. Dan setelah itu, maka engkau turunkan akan kedua tanganmu. Dan setelah itu, maka angkat olehmu kedua tanganmu kepada dadamu. Di sini dia akan kan dia buat Allahu Akbar. Turun dulu. Turun dulu. Boleh ke tak kalau tak turun? Allahu Akbar. Boleh je. Sunat ni, cerita sunat lah. Bukan kata wajib. Ni sunat. Tu pun dia letak kata di dada pun. Tengok satu lagi. Dia kata apa? Dan setelah itu maka angkat olehmu kedua tanganmu kepada dadamu. Naik atas ni. Boleh tak? Boleh tak naik atas ni? Atas ni pun tak apa. Tang ni pun tak apa. Tang ni pun tak apa. Nak tak tang mana pun tak apa. Nak lepas pun tak apa. Macam cerita tadi, lepas pun tak apa. Di dada pun tak apa, di perut pun tak apa, bawah ni pun tak apa, lepas pun tak apa. Jangan duk letak di belakang aja.
Letak belakang. Ni cerita Syekh Nuruddin. Ni cerita bila apa orang Malaysia pergi ke Mekah. Pergi Mekah, dia tengok hak nu tak di dada. Hak ni letak atas perut. Hak ni letak bawah. Hak ni lepas terus. Dia apa tanya ni apa dia ni? Ni mazhab Hambali. Ni mazhab Syafi'i. Kemudian Hambali ke apa ataupun Hanafi bawah ni. Kemudian hak lepas ni mazhab Maliki. Yang dia Allahu Akbar buah belakang. Awak siapa ni tak belakang? Mazhab Duburi. Di belakang terus. Oh, hati tak betul, tak ada. Hati tak ada. Atas, tengah, bawah ada. Ataupun lepas. Tak ada buat duduk belakang. Jadi kat belakang tu tak kena langsung. Tak ada masuk langsung. Jadi kalau kata tergolong dalam 4 mazhab tu, boleh duduk kira lagi. Kalau terkeluar, tak boleh lah. Dan setelah itu, maka angkat olehmu kedua tanganmu kepada dadamu. Angkat di atas. Maksudnya, di atas pusat dan di bawah dada. Dia Ihya Ulumuddin. Dia letakkan macam tu. Letak macam tu. Nak tak atas, boleh juga. Tak ada masalah. Di sini pun tak apa juga. Tapi dalam Ihya disebut kata letak di atas pada pusat dan bawah pada dada. Itu maksud dia. Seperti mana dalam mukadimah kitab ni, dalam kitab Hidayatul Salikin ni dah disebutkan, Syekh Abdul Samad sebutkan, diambil daripada kitab Bidayatul Hidayah dan diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali sebut macam tu dalam Ihya, macam itulah keadaan dia. Jadi Syekh Fahmi, dia bawa mai setelah mana disunting dan dilihat berkenaan dengan maksud daripada angkat tangan, kedua tangan kepada dada. Itu maksudnya di atas pusat dan di bawah dada. Serta taruhkan tapak tanganmu yang kanan di atas belakang tanganmu yang kiri. Ketika mana kita dah takbir, Allahu Akbar. Letakkan jari macam ni. Buat V macam tu. Letakkan macam tu. Nak macam tu, boleh juga. Eloknya macam tu, letak. Letakkan macam ni, jari kita. Letak macam ni. Sebenarnya disebutkan dalam Mu'ani Muhtaj disebut macam tu. Kita letak macam tu. Allahu Akbar. Bukakan. Letakkan macam ni. Kemudian, dan setelah itu maka baca olehmu Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini doa iftitah. Doa iftitah. Tapi kalau mazhab lain ada bunyi lain sikit. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada lagi dia lain sikit doa iftitah dah. Tapi doa iftitah kita macam ni. Ikut seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kita baca seperti mana kita duk baca selalu tu lah. Kemudian maka baca olehmu. Doa iftitah tadi adalah sunat saja. Sunat kita baca doa iftitah. Bukannya wajib. Yang wajib selepas daripada kita takbiratul ihram ialah kita bacakan surah Al-Fatihah. Ini adalah rukun yang ketiga dalam sembahyang. Semua ada 13 lah. 13 rukun. Maka rukun yang ketiga ialah bacaan surah Fatihah. Kemudian baca olehmu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah ni dalam keadaan surah perlahan. Tak baca kuat nah. Dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah perlahankan, jangan kuatkan. Kerana apa? A'udzubillah dia bukan sebahagian daripada surah Fatihah. Cuma sunat dibaca dalam Al-Quran sebut fa idza quri'al Quran, bukan ayat macam itu disebut fasta'iz billah. Bila nak baca Al-Quran maka mulakan dengan a'udzubillah, maka mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kita kuat kerana dalam mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim sebahagian daripada surah Fatihah. Kalau kita baca buka balik dalam Al-Quran surah Fatihah, bismillah itu adalah ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua. Malahan Nabi juga menyebutkan sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Bila kata 7 ayat itu termasuk dengan bismillahirrahmanirrahim. Dia ada 7 ayat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah satu ayat. Adapun hak untuk kerak tu, siratal ladzina an'amta 'alaihim,
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang tu dia waqaf. Tapi sebenarnya satu-satu ayat. Tengok dalam Al-Quran balik. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Malahan ada pendapat mengatakan bila kata berhenti itu jangan berhenti yang pertama, berhenti yang kedua, kemudian sambung balik. Ada yang sebut ulama Syam, mana lupa nama dia tu sebut. Dia kata ketika mana kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kerana nak sambung ayat tu. Dia kata jangan berhenti dekat alaihim yang pertama, berhenti alaihim yang kedua. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan berhenti pada alaihim yang kedua tu makruh. Makruh kalau kata tak sambung, tak tarik balik. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu makruh. Kerana apa? Dia kerat tak kena gaya. Tapi kalau ulang balik, itu tak ada masalah. Malahan pendapat ulama Syam, Syekh Qurra juga tadi sebut, kita tarik balik sikit. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kerana nak sambung ayat tu bagi jadi satu ayat. Jadi syahid kita yang kita nak cerita di sini, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang tu adalah satu ayat, ayat yang ketujuh. Bukan dua ayat tu, satu ayat. Jadinya daripada bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin adalah 7 ayat. Malahan Nabi sebut kata yang ni sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Termasuk daripada bismillahirrahmanirrahim. Bila timbul masalah, tu hak yang duduk di Mekah. Imam Mekah, Imam Madinah mana baca bismillahirrahmanirrahim? Tu je nak. Kan di sana mana ada bismillahirrahmanirrahim? Terus je Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Alhamdulillah tak baca bismillah. Tu kira macam mana? Tu dia ada mazhab lain lah. Ni kira mazhab lain ni maksudnya kepelbagaian pendapat. Ada mazhab lain, mazhab selain pada mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi, dia katakan bismillah itu bukan daripada surah Fatihah. Adapun kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim sebahagian daripada surah Fatihah. Azan dulu noh. Azan dulu kita sambung balik noh. Kita sambung balik sekali cerita berkenaan dengan surah Fatihah insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا لا حول ولا قوة لا حول.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم رزقنا زيارته وشفاعته يا رب العالمين. Kemudian maka baca olehmu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang tu wajib kita kena baca. Siapa yang tak baca surah Fatihah dalam sembahyang, tak sah sembahyangnya. Sekarang Nabi sebut, la salata illa bi fatihatil kitab. Tak ada sembahyang kecuali dengan surah Fatihah. Mesti kena baca surah Fatihah. Sembahyang tak baca surah Fatihah tak sah. Bila kata surah Fatihah itu sebahagian daripada rukun dan terletak di dalam rukun qauli, mesti kita kena lafazkan dengan lidah kita, maka perkara-perkara yang bersangkutan dengan rukun qauli hendaklah disempurnakan. Antaranya, bila kita sebut rukun qauli ini, mesti dilafazkan dengan sempurna. Jadi surah Fatihah ni mesti kita kena belajar betul-betul. Kalau kata ada tok guru mai di sini, guru Al-Quran, tasmi' dengan dia. Pergi jumpa dengan dia, jangan duk segan, jangan malu. Pergi baca di depan dia tu pula, buka mulut tu bagi je lah. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Saya kata betul boleh lah. Sebab kita pengalaman punya tu. Pengalaman masa duduk di Syria, pergi jumpa dengan Syekh Samir Nas, menantu kepada Syekh Tuha Sukar. Syekh Tuha Sukar ni ulama Qurra lah. Syekh Qurra di bumi Syam, di Syria. Kali pertama pergi tu, kita baca slow macam tu. Syekh ni pula dia tak cakap banyak. Siapa nak betul pasal. Dia pun tak ugat mata, pejam mata je duduk macam tu. Ramai depan dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yallah. Kira dia angguk lah. Lepas tu kita pun, takkan Syekh tak tegur aku ni. Ada benda tak kena ni, awak tak tegur. Kita tanya kawan kita. Hang baca slow, hang baca ke bagus kuat? Hang baca tu buka mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kena baca macam tu. Ni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia dengar tak dengar? Betul tu boleh tu. Dia kata okey ya. Dia kata boleh dah. Main kita baca macam tu. Rupa-rupanya surah Fatihah. Kali kedua api tu. Nak baca bismillah tu pun. A'udzubillah tu pun 2-3 kali kena tengok. A'udzubillah. Kita lidah Melayu pula tu kan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia pun tengok dah. A'udzu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca betul tu. Kita surah Fatihah tu 3 kali pergi berulang dah. Pergi baca tak lepas lagi. Mula kali pertama tu auzubillah dengan bismillah aja. Kita duk ingatkan auzubillah kacang je ni. Mudah je ni. Bodoh-duk tu auzubillah pun duk kena 2-3 kali dah ulang. Ulang kali tak apalah. Minggu depan pergi lagi. 3 kali pergi barulah tukar pergi ke qul a'udzu birabbin nas. Baru naik surah Fatihah tu pun 3 kali. Ni kita baca, aku baca kat Syekh tu sekali je lepas. Padahal baca slow. Baca slow dia tak tegur kira betul dah. Try baca kuat-kuat tengok. Dia tengok tu. Kalau Syekh Quraim, kalau dia dengar tak apa jelas, dia tengok pula. Ni ada tak kena tak mana gigi ke apa kan, dia tak tersusunan tak betul ni. Sampai ke peringkat macam tu. Kerana nak sebut huruf-huruf tu. Walabba. Tengok. Waladdo. Tak kena. Waladdo tak kena. Walabballin. Tu. Apa? Mat lazim kalimi musaqqal. Mat lazim kalimi musaqqal. Dia kena walabba, huruf ba tu. Silakan Nabi kata ana afsah bil ba. Aku orang yang paling fasih dengan huruf ba. Huruf ba tu. Nak sebut ba tu bukannya mudah. Huruf ba. Walabba. Jadi waladdo. Tak jadi. Do tu. Tambah pula jadi imam pula. Celaru.
Nak jadi imam, surah Fatihah mesti kena betul. Surah Fatihah dulu kena test, tengok betul. Kalau jadi imam surah Fatihah tak betul, berat. Berat. Payah. Tu orang nak jadi imam, bacaan mesti kena betul. Sebab itulah dalam hadis Nabi, Nabi menyebut, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam itu orang yang aqra'uhum li kitabillah, orang yang mahir dalam bacaan. Cuma di sini ada dua tafsiran. Aqra'uhum li kitabillah, yang pertama membawa maksud kata takwilan yang pertama orang yang mahir dalam bacaan. Maksudnya dia faham, dia tahu bacaan tu macam mana hukum tajwid, mahir dalam bacaan. Yang kedua aqra'uhum li kitabillah ay afqahuhum, orang yang faqih. Orang yang faqih ni maksudnya orang yang tahu hukum akam lah. Jadi dia hanya pandai baca. Tapi afqahuhum ni maksudnya dia tahu yang ni tajwidnya macam mana, berkenaan dengan rukun sembahyang, wuduk macam mana, apa punya rukun, apa punya sujud, dia punya syarat. Jadi dia sempurna. Itu sebut kata afqahuhum. Jadi surah Fatihah ni mesti kita kena kuasai. Sehingga Syairuddin Al-Qalam dia menyebutkan, ulama Syria juga disebutkan, ajarkan anak-anak kamu surah Fatihah. Tu kecil-kecil tu. Suruh baca surah Fatihah. Dia nak kata tu, baca surah Fatihah macam mana? Tak apalah, kecil-kecil dia telur. Biar apilah, baca dulu. Orang dia boleh mengapai. Bila dah besar sikit, nampak sebutan dia dah okey, kita pun dah betul cara sebut macam mana, kita ajak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa betul? Jadi kita kena cari tok guru, cari ustaz, cari syekh. Betul surah Fatihah, kurang-kurangnya kita boleh jumpa cara personal. Jumpa dengan dia, cara berdepan. Tolong dengar Ustaz, saya baca macam mana? Macam tu yang betulnya. Ni kita pun, aku dah baca dah dengan. Tapi baca macam mana? Kami pergi 10 orang, kami baca ramai-ramai. Tak jadi macam tu. Dia kena personal, seorang-seorang. Dia menghadap tok guru tu, menghadap ustaz tu, baca berdepan dia, tengok dia tegur macam mana. Buka ruang supaya ustaz tu tegur kita. Kalau kita baca, tak kira betul semua, dia tak tegur langsung. Kena tanya ke aku, sebab apa dia tak tegur aku tak? Sebab apa dia tak betul aku tahu? Rasa macam, kau rasa tak betul ni? Cek balik. Mungkin kita baca slow ke? Ataupun kita gaduh, dia tegur sikit, gaduh nak marah. Lah kali tak faham betul dah. Orang syekh ni pula, dia bukan ada kepentingan apa pun, nak betul surah kita. Kita pula pergi mengadap dia. Ni adab menuntut ilmu. Pergi mengadap, pergi mengaji, jadikanlah diri kita bagaikan cawan yang kosong. Cawan yang kosong, barulah mudah syekh tu nak tuang ayak masuk. Tapi kalau kata cawan yang dah penuh dengan ayak, dia duk tuang, lepas pergi ke tepi. Ayak tak mau nak masuk dalam. Kerana apa? Kita ni tak buka untuk dituang ayak masuk. Tak dibuka untuk ilmu tu masuk dalam diri kita. Jadi berjumpa dengan syekh tu, Ustaz, dengar Ustaz, saya nak baca ni betul ke tak betul. Pergi cari syekh Qurak. Syekh yang mahir di dalam bidang bacaan. Anak saya di sini ada 2-3 orang ustaz tu yang duduk kena bacaan dia elok, cantik. Pergi berjumpa. Pergi berjumpa, suruh dia dengar cara personal. Terutama yang duk jadi imam. Imam masjid insya-Allah lah. Imam surau. Paling-paling korang pun jadi imam keluarga. Imam keluarga macam mana bacaan. Jangan pula lagi sampai isteri pula tegur ke belakang. Takkan isteri nak jadi imam. Kita lelaki yang jadi imam, kena baca bagi betul. Surah Fatihah, surah yang utama, surah yang rukun di dalam sembahyang, mesti kita kena baca bagi betul. Betul surah Fatihah, insya-Allah rukun qauli yang lain tu akan jadi mudah lah. Sebutan Allahu Akbar, ingatlah 5 rukun qauli. Ana sebut awal, nanti kita akan ulang lagi. 5 rukun qauli. Pertama, Allahu Akbar dalam takbiratul ihram. Yang kedua, surah Fatihah. Yang ketiga, bacaan tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah ila akhirih. Kemudian yang keempat, salawat Allahumma salli ala Muhammad paling kurang. Dan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi. Perlu kita kena baca lagi betul. Secara ringkas lagi, penutup pada surah Fatihah. Bila kita baca surah Fatihah, tekankan juga berkenaan dengan syaddah. Walabba. Boleh baca waladdallin, walabba. Tak tekan syaddah. Syaddah kena tekan. Kemudian idgham je. Idgham contoh macam mana idgham di sini? Ada idgham di sini. Tapi dia masuk macam iyyaka, huruf apa? Ada syaddah di situ. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak betul. Kena iyyaka, syaddah-syaddah yang ada di dalam surah Fatihah kena tekankan. Kemudian sifat huruf macam sad dengan sin, mustaqim. Jangan sebut mustaqin. Kaf dengan qaf, mustaqim. Mim, tutup mulut.
Tak boleh mustaqim, tak tutup mulut. Mim tu kena tutup mulut. Kena tutup mulut. Mustaqim. Sebut bagi jelas. Bila baca surah Fatihah, pastikan perkara-perkara bersangkutan dengan qiraah kena baca bagi betul. Sifat huruf idgham, kemudian syaddah, dan panjang pendek mat. Waladdallin siratal ladzina salah. Tapi kalau kata maliki yaumiddin, ada yang baca maliki yaumiddin. Tu ada qiraah. Kita baru belajar ni belajar. Ni imam ni baca silap ni. Ma tu kena panjang 2 harakat. Tak boleh baca maliki yaumiddin. Tu ada qiraah dia. Tu kita mengaji lagi lah. Kita yang baru mengaji, tak pernah duk tasmi' lagi, jangan cepat nak betul orang. Kita nak betul orang, bagi diri kita lepas dulu, baca dengan syekh pernah betul. Lepas tu, dengar orang lain baca pelik sikit, tanya. Ni awak baca maliki yaumiddin, tak baca maliki yaumiddin. Aku duk belajar, ma tu 2 harakat. Maliki yaumiddin. Tapi imam ni, maliki yaumiddin. Tu dia ada bacaan dia. Tak salah, masih lagi betul. Ada saja qiraah, diturunkan ayat surah Fatihah dengan bacaan maliki yaumiddin. Kemudian musannif menyebutkan lagi, dan hendaklah engkau nyaringkan bacaanmu jika engkau sembahyang seorang diri atau imam pada 2 rakaat fardu subuh. Itu kita akan baca dalam pertemuan depan. Masih lagi dalam surah Fatihah. InsyaAllah dalam pertemuan depan akan sebut lagi berkenaan dengan surah Fatihah, kerana surah Fatihah ni di antara rukun yang penting. Ramai juga orang yang terlepas pandang. Surah Fatihah kalau baca tak betul, tak sah sembahyang. Ingat macam tu. Baca tak betul, tak sah sembahyang. Maka surah Fatihah kita kena baca bagi betul-betul. Hak mana yang dah lepas mengaku khatam banyak kali dah, cuba pi test, cuba pi cek dengan guru Al-Quran yang betul. Jangan duk baca guru Quran biasa-biasa ni. Kau boleh pernah dengar syekh ada mana sini. Dulu ni, trend dulu ingat sebelum Covid, ada je syekh imam-imam daripada luar negara. Mereka ni memang dah hafiz Quran, mereka dah mahir dalam bacaan. Jumpa orang macam tu, tolong perbetulkan. Minta mereka supaya dengar bacaan surah Fatihah kita, perbetulkan. Barulah kita boleh yakin surah Fatihah kita ni betul 100% insyaAllah. InsyaAllah kita akan sambung lagi berkenaan dengan surah Fatihah ni dalam pertemuan depan. Dan kita akan tengok lagi apa yang sepatutnya kita tekankan dalam surah Fatihah. Ada lagi lah benda-benda yang lain rasa tak sebut lagi untuk kali ini. Dalam pertemuan depan akan tekan lagi insyaAllah. Jadi sekadar itu sahaja yang boleh anda kongsi bersama pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca memberi manfaat pada kita semua. Mohon maaf salah kata tersilap bahasa. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimin 'anna wa la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.